Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal jami'al muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam ini kita mari hidupkan semula sunnah Nabi dalam majlis Ihya'us Sunnah kita, yang mana pada malam ini kita mari dengar hadis Nabi yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim berkaitan dengan hadis-hadis bab-bab akidah yang kita mesti cara, mesti kenal, mesti tahu. Yang mana pada malam ini kita akan dengar satu hadis yang dicatat oleh Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi yang kita biasa dengar, seorang yang mujahadah, susah payah. Dia dalam perang Uhud, umur belas 12, dia pergi masuk dalam perang Uhud, pergi tawar diri dia kepada Nabi nak masuk dalam perang Uhud. Nabi kata, amu ni halus lagi, tak pandai lagi nak masuk dalam perang Uhud. Orang yang mujahadah, orang yang alim di kalangan sahabat, dan orang yang menegak al-haq, menegakkan sunnah. Pada masa dia jadi mufti di Madinah, Abi Sa'id Al-Khudri, di zaman itu seorang raja daripada Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Syam, iaitu Raja Marwan. Raja Marwan ni dia buat satu ibadat yang menyalahi sunnah. Dialah orang yang pertama menegakkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ibadat menyalahi sunnah yang dilakukan oleh Marwan ialah dia baca ketubah dulu baru sembahyang raya. Lalu
Abu Sa'id Al-Khudri duduk dalam sah, dia kata khalaftas sunnah, ini menyalahi sunnah Nabi. Sunnah Nabi raya dia semaya dulu, lepas tu baca ketubah lepas daripada semaya. Tapi Marwan seorang raja, dia takut orang kalau dia pergi semaya dulu lepas tu baca ketubah, orang tak dengar ketubah dia, orang akak punggung pergi. Lalu tu dia tukar daripada sunnah Nabi, daripada baca ketubah lepas semaya raya, dia baca ketubah belum raya, nak orang dengar juga. Ini ayat kata di zaman dulu ni qadatul yang menyalahi sunnah ni. Jadi sunnah ni tepat dia lagu mana, kena buat betul pada tepat. Salah satu nak daripada muafaqah ibadat kita dengan sunnah Nabi tu, hak Nabi buat tepat ni kita kena pergi buat kena pada tepat. Kalau Nabi buat tepat ni, kita alih pergi buat tepat lain, dia panggil menyalahi sunnah. Ataupun pergi hak mutlak, kita pergi buat kait, dia panggil menyalahi sunnah juga. Misalnya mudah-mudah kita kata tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini warid daripada Nabi. Afdalul zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Tapi kita pergi taksis, maknanya kita pergi kata zikir ni lepas maya je. Itu yang panggil menyalahi sunnah tu. Kerana boleh kata 24 je zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kita kata pintu Nabi terbuka luah, boleh kita kata kalimah thayyibah ataupun kalimah asy-syahadah, afdalul zikri la ilaha illallah, boleh kita kata di masa mana-mana tak kira. Tapi kita hak jadi umum tu kita pergi taksis, pergi kata lepas semaya, nak kali semaya ataupun lepas semaya subuh dengan lepas semaya maghrib. Ada. Tu panggil taksis, tu tak boleh lah. Taksih ni yang kena mari daripada syarak. Syarak taksih kita taksih. Jadi benda hak umum kita pergi taksih, dia panggil kita tu jadi musyarrik. Kita pandai-pandai kita buat kita sendiri. Ataupun kita mengatik satu-satu tempat. Apabila buat ibadat ni kena mengatik 40 kali, 100 kali katakanlah. Tu dia panggil hak syariat mari yang umum. Boleh kita tahlil, boleh kita mengatik bila-bila masa. Tidak ada sakat. Tiba-tiba kita pergi taksih. Hak umum ditentukan satu-satu masa tu tak boleh. Dia panggil menyalahi sunnah Nabi SAW. Kena jagalah amalan kita tu nah. Amalan kita tu kena buat turut. Hak umum buat secara umum, hak khusus buat secara usul, buat secara khusus. Jangan kita taksis. Ini dia panggil taksis tu. Mana hak Nabi buat lepas semaya, hak Nabi buat lepas semaya kita pergi goma belum semaya. Menyalahi sunnah Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri dia bangun, dia kata kepada Raja Marwan, khalaftas sunnah, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata Nabi bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata. Hadis ni bersangkut paut dengan satu daripada rukun iman yang kita kena percaya semua, iaitu bersangkut paut dengan perkara yang penting sekali di akhirat, iaitu syurga neraka. Syurga neraka. Jadi ahli sunnah wal jamaah bab syurga neraka ni dia kata al-iman bil jannati wan nar wa annahuma haqqun min indillah. Kena berimanlah gitu. Orang ahli sunnah wal jamaah, orang akidah turut jalannya Nabi dan juga sahabat, kena tani dalam hati dia, kena pegang kemah kata syurga dan neraka daripada Allah. Wa annahuma makhluqatani mawjudatani al-an. Syurga neraka tu makhluk yang Allah Ta'ala jadi dan sekarang lah ni dak dadah. Syurga neraka di saat lah ni dak dadah. Bukan kata Allah Ta'ala akan jadi syurga neraka sampai kiamat dulu baru jadi syurga neraka. Lalang ini dah ada syurga neraka. Banyak dalil-dalil daripada Quran, dalil daripada hadis kata syurga neraka tu dah ada. Di antara hadis bab puasa bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar.
Apabila tiba bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dikunci. Nah, itu maknanya dalil kata syurga neraka tu dah ada. Siap-siap dah. Allah Ta'ala jadi makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Wa anna, ni nak ayat cara kita nak pegang masalah, nak beriman masalah syurga neraka. Wa anna makanal jannati fawqa as-sama'i as-sabi'ati wa tahta 'arsyir rahmani. Soalan lagi pula, neraka syurga duduk di mana? Lala ni. Dia kata mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, makanal jannati fawqa as-sama'i as-sabi'ati. Syurga duduk di langit yang 7, atas daripada langit yang 7. Lepas tu wa tahta 'arsyir rahman, duduk di bawah arash. Arash duduk di atas syurga. Di langit yang 7. Lepas tu di sidratil muntaha, tempat yang kemocok sekali, yang tidak ada benda bawah daripada tu nak naik sampai situ boleh. Dia panggil sidratul muntaha. Maka di situlah ada syurga, dan di situlah ada arash. Lepas tu arash duduk, syurga duduk di bawah arash. Arash duduk di atas, syurga duduk bawah. Kaifiat lagu mana wallahu alam. Ni benar gaib. Benar kena suluh dengan mata hati. Jangan fikir dengan otak. Kalau fikir dengan otak dia pecah. Dia benar akidah, dia kena pakai wahyu. Pakai dalil daripada wahyu daripada Nabi, iaitu al-hadis, terutama hadis sahih. Dia kata lagi syurga tu tahta arsyir rahman, duduk di bawah arash ar-rahman. Arash tu apa? Arash tu kursi raja. Dia panggil arash. Maksudnya panggil balang, kursi tempat raja duduk. Arash. Rupa lagu mana wallahu alam, lebih bergana-gana besar arash daripada dunia kita duduk ni lagi. Tak siapa nak fikir. Berimej saja. Nah, ada dalam Quran dia kata inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha duduk mana? Duduk langit yang 7. Jannatul ma'wa, syurga al-ma'wa duduk situ. Ini dengan nas daripada Al-Quran. Syurga duduk di langit yang 7, di bawah arash. Itu kita kena pergi lagi tu. Wa anna an-nara fi makanin ya'lamuhu Allahu. Neraka lah duduk mana? Wallahu alam, dia kata. Tak ada cerita dengan jelas. Adapun syurga duduk di bawah arash langit 7. Neraka anna an-nara fi makanin ya'lamuhu Allah. Allah saja tahu. Allah saja tahu tempat neraka duduk di mana. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahuma bi'ainaihi. Neraka syurga ni manusia hak boleh tengok, Nabi kita seorang. Orang lain daripada jenis manusia tidak pernah melihat neraka dan neraka, syurga dan neraka. Nabi kita tengok dalam malam Isra dan Mi'raj. Tengok neraka sut-sut, tengok syurga dengan hakikat yang sebenar. Bi'ainaihi. Wa anna Allah khalaqa likulli minhuma ahlan. Allah jadikan sama ada syurga, sama ada neraka, ahli siap-siap dah. Siapa dia nak jadi ahli neraka waliyazubillah, dan siapa dia nak masuk dalam golongan ahli syurga, dan Allah cedek. Kerana tiap-tiap orang ni, kita ni kena pergi situ. Tiap-tiap hamba Allah akan pergi kepada syurga ataupun neraka. Wa annahu huffal jannatu bil makarih wa huffan naru bis syahwat. Yang mana Nabi kita tengok pada malam Isra Mi'raj, dia kata dilikungi neraka itu, syurga itu bil makarih, dengan benda-benda yang tidak disukai oleh nafsu kita. Syurga tu Nabi kita tengok pada malam Isra Mi'raj duk likung dengan benda-benda hak tidak disukai oleh nafsu. Mana kalau kita nak masuk kepada syurga, orang nak berjaya dapat syurga di akhirat, dia kena lawan nafsu dia. Bedah, lawan nafsu tu baru boleh temu pergi kepada syurga. Lepas tu neraka wa huffat an-naru bisyahawat.
Neraka pula dilikungi dengan benda-benda syahwat, benda-benda hak yang disetujui, hak disukai oleh nafsu kita. Jadi kemaknanya kalau kita sentiasa turut hawa nafsu kita hidup dunia ni, akhirat esok je nak pergi jerulah dalam neraka tu. Tapi kalau kita duduk atas dunia ni, kita prakong diri kita, jaga diri kita, jangan turut nafsu kita. Contoh mudah-mudah semaya subuh, nafsu kita tak suka. Kerana waktu sejuk, waktu malah, waktu tidur sedap, nafsu tak setuju. Tapi kita lawan juga insya-Allah boleh syurga. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa sanggup lawan semaya dua sejuk, dia akan dapat syurga. Lawan al-makarih tadi, benda tak setuju semaya subuh, tapi kita lawan juga boleh syurga. Man sallal bardaini dakhalal jannah. Ada yang sahih. Sesiapa yang sanggup semaya subuh, semaya bardain ni semaya dua sejuk. Semaya dua sejuk ni ialah semaya subuh dengan semaya asar. Kalau iktibar subuh sejuk, sama-sama makruh dah semaya sejuk, kita usaha lawan juga. So lagi semaya asar. Cuba perhati, apabila masuk asar, udara yang tukar daripada panas pergi pada sejuk lalu dah. Orang mengetai kan sedap benar kalau pia tu galik dengan mengetai. Kalau orang tua-tua buat kebun, buat benda. Kalau orang buat kebun kau pia tu sedap duk menerah, duk menebah, duk gapo dalam kebun pia waktu asar tu lah. Kalau orang wairun sikit duk pada bola pia tu sedap main bola, duk galik sangat sapa kepada masuk maghrib. Galik kerana waktu tu sejuk. Orang biasa tu sejuk lalu dah udara. Sebab tu Nabi kata, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa sanggup lawan, boleh jaga semaya subuh dan juga jaga semaya asar. Asar dia panggil salatul wusta. Salatul wusta tu salat asar hak rajihnya. Insya-Allah dijamin syurga. Itu secara umum syurga. Wa annahuma khalidatani la yafniyani. Dia makhluk, benda yang Allah Ta'ala jadi tapi tak punah, tak binasa. Ini etika ahli sunnah. Adapun etika Mu'tazilah dan kumpulan-kumpulan yang sesat, dia kata neraka ni punah. Akhir sudnya neraka ni akan hancur, akan punah. Syurga akan hancur, akan punah. Tapi ijma' ahli sunnah wal jamaah, neraka tak punah, syurga tak punah. Wa annahuma azimatani fil ittisa'i wa kabural hajmi. Besar neraka syurga ni dan hajm dia, rupa dia besar, yang mana sebagai warid dalam Quran. Dalam bab kekal syurga neraka ni juga banyak orang tuduh. Satu tuduhan yang dibuat kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, Ibn Taymiyah kata neraka syurga ni akan punah, tak kekal, menyalahi ijma' as-salafus salih. Ini tuduhan. Jadi ada orang yang mari rak klik. Salah satunya Dr. Ali bin Ali Jabir, tu Imam Mekah. Dia buat satu risalah. Dia buat satu risalah. Risalah dia sakut paut dengan masalah syurga neraka, sebagai nak rak kepada kumpulan yang sesat. Jadi kesimpulannya, gigi marinya, jadi tuduhan saja yang dikatakan Imam Ibn Taymiyah kata neraka syurga adalah satu perkara yang fana, yang punah. Tapi hak sebenarnya sebab tuduhan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ia di antara rak oleh Dr. Ali Jabir, dia rak kata benar ni satu daripadanya, buktinya tidak ada dalam kitab-kitab Syekhul Islam sendiri, dalam kitab-kitab fatwa dia apa baik, dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah apa baik, dalam kitab-kitab Syekhul Islam tak ada ayat. Ayat kata neraka dan syurga adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala akan hancur di akhir nanti. Tidak. Ini sebagai tuduhan. Jadi banyak orang tuduh di hari ni, dia ambil kataan ni dalam kitab lain daripada kitab Ibn Taymiyah. Sebagaimana orang tuduh Ibn Taymiyah di Syam, di Syria dulu, banyak orang tuduh kata Ibn Taymiyah kata Allah Ta'ala turun daripada langit dunia kepada
langit bumi, ataupun Allah Ta'ala turun daripada aras sebagaimana aku turun daripada kursi ni. Ini juga tuduhan kepada Ibn Taymiyah. Sebenarnya perkataan ni tak ada sikit apa dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Taymiyah ni. Cuma duduk dalam kitab lain. Ni apa? Dia bagi ambil perkataan ni dalam kitab lain. Mari nisbah kepada Ibn Taymiyah. Banyak benar masalah-masalah yang duduk dalam kitab lain dituduh kepada Ibn Taymiyah. Nah, di antaranya masalah ni, masalah syurga neraka. Banyak orang tuduh Ibn Taymiyah kata, Ibn Taymiyah fatwa kata syurga neraka satu perkara, satu makhluk yang akan punah di akhir zaman nanti. Di akhir dia akan hancur. Sebenarnya tidak. Sebab tidak warid dalam kitab Ibn Taymiyah diri, cuma warid temu dalam kitab lain. Nah, begitu juga Ibn Taymiyah tidak kata, dia kata Tuhan turun daripada aras dia, ataupun Tuhan duduk daripada aras di atas aras dia sebagaimana aku duduk di atas kursi. Ibn Taymiyah tak ada kata. Dan semua itu sebagai tuduhan. Itu secara umumnya i'tikad syurga dan neraka bagi ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kita kembali kepada hadis sikit. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri tadi, dia kata yadkhulu ahlul jannatil jannata, apabila ahli syurga masuk dalam syurga siada, wa ahlun narin nara, dan ahli neraka masuk dalam neraka habis siada. Dua ni di akhirat dah tak ada, tengah dah tak ada. Ahli syurga masuk dalam syurga habis, ahli neraka pun masuk dalam neraka habis. Thumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala panggil para malaikat. Dia kata, Allah berfirman kepada malaikat, akhriju minan nar, mu ambillah orang yang masuk neraka tu waktu bik daripada neraka. Bukan kata masuk neraka pak waktu bik selalu dak ni. Nah, Al-Aini sebagai syarah hadis ni dia kata ya'ni litaqib, bal hum yamkuthuna finnar ala qadari dhunubihim wa ma'asihim. Bukan kata orang ahli neraka masuk neraka pak, Allah Ta'ala suruh malaikat waktu bik selalu dak. Orang ahli neraka dia masuk dalam neraka dah, yamkuthuna finnar, kekal dia duduk tinggal dalam neraka ala qadari dhunubihim wa ma'asihim, qadar dosa dan maksiat. Berdosa banyak mana, banyak itulah dia duduk dalam neraka. Maksiat dia buat banyak mana, qadar itulah dia duduk dalam neraka. Habis Tuhan balas, Tuhan azab dengan sebab dia deraka kepada Allah melalui maksiat dia, melalui dosa dia tu. Lalu tu Allah Ta'ala perintah kepada malaikat suruh ambil orang yang masuk neraka tadi, tubik mari kepada neraka. Ambil mana tu? Dia kata akhriju minan nar, ambil bawa keluar lahir malaikat, cabut tubik dia, ambil lah orang ahli neraka tu. Ambil pilih yang mana? Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Ambil orang yang ada di dalam hati dia, iman dia besar biji sawi, khardalin min iman. Dalam hati dia ada iman sikit ya. Beriman dengan Allah sikit ya. Kalau nak banding dengan perkara dunia ni, sebagai besar biji sawi. Hampir sangat iman dia. Dengan iman dia saat inilah dia boleh tupik daripada neraka. Yang sebab itulah hadis ni Imam Bukhari dia wabak tafaduli ahli iman fil a'mal dan fil iman. Mana orang beriman ni dia iman yang tak sama. Ada iman yang tebal besar sepengah bukit, ada iman yang besar, ada iman yang kuat, ada iman sikit ya. Tapi walau bagaimanapun, ayat kata kelebihan iman ni, iman ada besar biji sawi dalam hati kita. Akhirat esok dosa banyak, maksiat banyak, tapi kita ada iman halus, kita akan dikeluarkan daripada neraka, akhirnya boleh masuk syurga juga dengan sebab iman ni lah. Ini nak ayat kata iman ni satu perkara yang sangat-sangat penting, modal untuk kita nak masuk syurga. Orang kafir buat apa kekal dalam neraka? Sebab yang tak ada iman. Jadi orang mukmin ada iman, maka iman itu pula dia ada darjat, dia ada lebih kurang, dia ada tafawud. Maka dengan qadar amalan dia itulah yang akan duduk lama mana. Wallahu alam, seorang-seorang ni kita tak boleh nak jawab, kita tak boleh nak tahu berapa orang yang ada iman yang deraka kepada Allah nak duduk dalam neraka lama mana.
Wallahu alam, kita tak boleh nak pergi fantung, kita tak boleh nak pergi taksim kata dia ni ni kena masuk neraka 10 tahun, masuk neraka 20 tahun tu. Wallahu alam kerja Tuhan belaka di akhirat esok. Tapi nak ayatnya di sininya, apabila orang ada email walaupun besar biji sawi dalam hati dia, akhir sekali tu Allah Taala akan cabut dia daripada neraka. Tapi syarat kena ada email. Lepas tu dia kata lagi ni, fayukhrajuna minha. Lepas tu waktu baik orang hak neraka tadi daripada api neraka. Orang yang email sikit dah. Jadi orang email banyak ni masuk syurga dulu lagi dah. Tak ada masuk neraka dah tu. Tu hak rada VIP tu tak ada kena kecek dah masuk syurga dulu lagi dah. Tapi hak ni, hak masalahnya email sikit dan terlibat dengan maksiat, dengan dosa. Akhir sudnya dia boleh tubik daripada neraka juga. Dia kata fayukhrajuna minha ay minan nar, tubik daripada api neraka. Qad iswaddu hala kaunihim, dalam keadaan mereka hitam supaya dengan hari. Allah. Orang yang masuk neraka dengan sebab dosa, dengan sebab maksiat yang dia buat, email dia nipis, email dia sikit, berapa lama duduk dalam neraka, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat suruh cabut dia daripada neraka, tubik dalam keadaan lagu mana. Dia kata qadis waddu, hitam hangus tubuh supaya dengan hari. Allah ni api neraka. Ya waliyazubillah. Qadis waddu ay saru sudan kal humami min ta'thirin nar. Ulama syarah hadis ni dia kata saru sudan, jadi warna hitam, tubuh ni jadi hangus hitam sepengah hari. Sepengah hari dah hangus duduk dalam api neraka. Fayulqauna fi naril haya awil hayati. Perintah kepada malaikat ambil tubik orang hak buat dosa tadi, hak email dia sikit tadi, ambil tubik daripada neraka, bukan gibuh dalam syurga selalu tak. Ambil orang tadi dibubuh dalam nahrul hayat, dalam sungai dinamakan nahrul hayat ataupun syak rawi ni ada setengah kata al-hayati, setengah riwayat al-hayati, ada setengah riwayat al-haya. Nama sungai yang Allah Ta'ala perintah kepada malaikat suruh ambil orang hak dosa tadi pergi celup dalam sungai al-hayati. Sungai al-hayat maksudnya sungai apabila orang yang hangus terbakar hitam tubuh dia hangus masuk dalam tu, dia akan hidup tumbuh kelik, daging-daging dia akan ubah kelik semula, akan tumbuh kelik semula. Anggota dia, rambut dia, telinga dia, bulu-bulu dia akan tumbuh kelik semula. Anggota mata dia, mulut dia, telinga, hidung, kaki dia akan pulih kelik semula, akan firm kelik semula. Khamolek akan jadi molek. Akhirnya baru pergi bubuh dalam syurga kelik. Bubuh pergi dalam syurga. Ini kelebihan orang yang ada iman. Dia kata fayam butuna kama tambutul hibbatu. Apabila malaikat ambil orang tadi pergi bubuh dalam nahrul hayati, dalam sungai al-hayat, dia kata fayam butuna, tubuh-tubuh mereka ni tumbuh kelik. Anggota-anggota ni jadi molek kelik, segala bulu tumbuh kelik, segala anggota jadi molek pulih kelik. Sebagaimana dulu kama tambutul hibbatu, sebagaimana tumbuh biji-bijian. Al-hibbatu ni Imam Nawawi dia syarah, dia kata bizrush ushbi, dia kata banding mudah-mudahnya benih rupuk. Cuba kita tengok rupuk di waktu yang panas, musim panas, bulan Mesa, musim kemarau. Kita tengok rupuk yang kuning jadi sinam tan habis, mapuh dengan sebab panas, hangus dengan sebab panas. Lepas tu apabila hujan mari hujan, kena hujan, rupuk tadi yang akan tubik benih semula kuning. Manusia pun macam itulah bandingnya dalam dia ni. Takhruju safra'a. Dia kata fayambutuna kama tambutul hibbatu bijanibis saili. Maka tubuh manusia hangus hitam tadi
Apabila malaikat pergi celuk dalam sungai Al-Hayat tadi dah, tubuh dia akan tumbuh semula sepengah biji-biji, sepengah butir butir rupuk hak mapuh, sepengah butir padi kita pergi camuh dalam air akan tumbuh kelik semula. Bijani bisai, di tepi air yang mengalir. Alam tara annaha takhruju safra. Dia kata mu tengok kedak dia keluar seperti biji-biji tadi hak kena air tu. Rupuk hak kena air tu ya safra tu benih lain dengan keadaan kuning, multawiyah dengan keadaan kerekok mula-mula, lepas tu kau betul hijau klik semua. Macam itulah keadaan rupa yang Allah Ta'ala ambil orang yang deraka daripada neraka, bubuh dalam sungai, kena air sungai Nahrul Hayat tadi, anggota semua, rambut-rambut semua, tubuh dia akan pulih klik semula jadi molek, sebagaimana rupuk-rupuk yang mapuh, yang kering, apabila kena air akan pulih klik semula jadi hijau molek semula. Lepas tu pergi masuk dalam syurga. Itulah ada ni riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi banyaklah kesimpulan yang kita boleh ambil dalam bab akidah dalam hadis yang kita dengar tadi. Yang pertama kalinya, syurga dan neraka kita kena beriman, kena yakin, kena kemah dalam hati kita. Siap-siap orang ni Allah Ta'ala tulis siap dah syurga neraka, syurga neraka, syurga neraka. Cuma kita kena usaha berdoa kepada Allah, kena minta syurga ni, yang kena minta. Tu satu. Yang kedua dia kata fa ahlul iman mutafawituna fi imanihim. Ahlul iman, orang beriman kepada Allah, dia iman dia berlainan. Orang iman banyak boleh masuk syurga awal sikit. Orang iman sikit tubik daripada kena masuk neraka dulu, tubik basuh dosa-dosa, segala dosa dia dalam neraka dulu, baru tubik, lepas tu pergi masuk dalam syurga. Dua ayat tak pentingnya iman kena ada tiap-tiap orang. Sebab itulah banyak dalam hadis-hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia akhir kala dia dengan la ilaha illallah akan masuk syurga. Tu kelebihan iman. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai syarah hadis ni dalam kitab Fathul Bari, dia kata Imam Bukhari wa mari hadis ni dalam kitab Babu Tafaduli Ahli Imani fil A'mal ni, dia kata arada bi iradihi ar-raddu 'alal murji'ah. Nak rak kepada satu kumpulan yang sesat, nama dia Murji'ah, yang mana kita biasa-biasa dengar ada satu kumpulan yang sesat dalam bab akidah ni. Murji'ah satu kumpulan di zaman dulu, dia kata dararul ma'asi ma'al iman. Orang Murji'ah ni dia kata maksiat boleh mudarat kepada iman. Apabila orang orang beriman dah tak ada kena, maknanya orang yang beriman kalau dia buat maksiat tak mudarat. Ni fak-fak Murji'ah. Beriman kalau dia minum arak, kalau dia main judi, kalau tak semaya, tak puasa, tak buat, beriman. Turut tok nenek moyang, usul asal orang Islam, orang beriman. Anak ni turut tok nenek moyang dia asal orang Islam, kat Islam. Tapi Islam tak semaya, Islam tak puasa, Islam tak kelubung, Islam tak tutup aurat, Islam tinggal semaya. Mengikut fuak-fuak satu kumpulan di zaman dulu, dia panggil Al-Murji'ah. Dia ni tak apa, boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga dia mana. Jadi Imam Bukhari nak rak, tak boleh masuk syurga kalau macam itu. Maknanya boleh masuk syurga di akhir lah, kena masuk neraka dulu. Tujuan Imam Bukhari nak rak fuak ni. Mana orang biasa ni mati sak tak boleh masuk syurga. Kalau iman saja, dia panggil al-iman. Iman ni dia panggil juga al-imanul qalbi dengan al-imanul amali. Iman pasal amal ni tak ada. Semaya berpuasa ni tak ada. Kerana iman ni dia masuk lebih. Bukan percaya saja dak. Kena buat, kena percaya, kena kata. Tu baru iman. Ta'rif iman mengikut ahli sunnah wal jamaah ni at-tasdiq bil qalbi
al-qaulu bil lisan, al-amal bil arkan. Kena 3. Nah, hak hati itu dia panggil al-imanul qalbi. Semaya berpuasa ni dia panggil al-imanul amali. Dia kena sekali. Jadi hak ni orang ada imanul qalbi, tak ada imanul amali, tak boleh masuk syurga di akhirat esok. Tapi Murji'ah dia kata tak apa. Boleh beriman sudah. Tuhan bersyurga tak sabar saya, dia kata. Dia pergi ambil pilih ayat-ayat Quran lagi pakai sebelah. Jadi ayat Quran ni hadis Nabi semua, ayat Quran semua dia kena pakai sekaligus. Jangan dia ambil bucu mana-mana dia pakai bucu tu selerak dalam dah. Jadi Murji'ah yang pasal tu hak kepoleh sesat-sesat ni kebanyakan dia ambil satu ayat Quran mana dia pegang tu. Ada kepoleh batin dia kata kita ni wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu beribadat kepada Allah sehingga kamu yakin. Apabila yakin kepada Allah berhenti, tak ada kena semaya boleh. Sebab ayat Quran ayat lagu tu. Ni yang panggil pergi pegang satu-satu ayat Quran, lepas tu pergi heret turut nafsu yang nak tu. Ni kepala yang salah sebagaimana kepala Murji'ah ni. Murji'ah ni dia pegang misalnya ayat-ayat hak al-wa'du, ayat-ayat hak boleh baik. Dia tak fikir dah ayat hak neraka, hak sebut neraka ni tak ada fikir. Dia fikir ayat syurga sah. Ya. Tengok ayat Quran dalam surah Az-Zumar. Saya katakan dah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuhan ampun dosa semua. Ikut wak dosa gapo Tuhan ampun semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Tuhan amat pengampun dan amat kasih sayang. Tak sabar saya. Beriman sudah, ngucap sudah, lepas tu tak sabar saya. Nak tinggal semaya pun tak apa, tak semaya pun tak apa, nak puasa pun tak apa, tak sepuasa pun tak apa, nak buat zina pun tak apa, nak minum arak pun tak apa, tak sabar saya. Tuhan ayat dah dalam surah Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuhan ampun dosa semua. Gi pakai sekarang ni. Nah, gelecoh. Ni inilah Ibnu Hajar kata Imam Bukhari buat mari hadis ni nak rak buat ni buat Murji'ah. Hak kata kita beriman saja tak apa, tak ada kena semaya berpuasa pun tak. Buat salah ni. Al-firah ad-dallah, kumpulan yang salah. Lepas tu nak mari buat rak juga dalam hadis ni Ibnu Hajar kata nak rak fahuwa yaruddu bayani wa 'alal mu'tazilah. Nak rak atas mu'tazilah fi annal ma'asi mujibatul lil khulud. Mu'tazilah yang ambil arak, yang ambil ayat-ayat Quran hadis di Nabi, hak sakut pak dengan ngakau saja. Tinggal hak Nabi ayat, hak ayat Quran Allah tak ayat sebut syurga. Nah. Yang ambil hak ayat ngakau saja. Ni Mu'tazilah. Masa misalnya ada ayat dalam suratul Jin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa dia deraka kepada Allah dan Rasul, fa inna lahu nar jahannam. Dia masuk neraka jahannam khalidina fiha abada. Masuk neraka jahannam, kekal dalam neraka jahannam selama-lama. Ni baik. Ni Mu'tazilah. Kalau gitu Mu'tazilah dia kata orang beriman buat dosa, orang beriman pergi minum arak, neraka selama-lama di akhirat. Salah juga tu. Tadi syurga selama-lama. Salah juga tu. Kalau gitu, inilah hadis Nabi riwayat yang kita dengar tadi. Maknanya orang beriman apabila iman dia kurang, tak dapat tidak waliyazubillah, dia kena masuk dalam neraka dulu. Kemudian dia basuh dosa-dosa dia, maksiat dia, barulah tubik daripada neraka. Allah perintah kepada para malaikat suruh pergi celup tubuh dia dalam sungai Al-Hayat. Nah, apabila dia kena air sungai Al-Hayat tadi, daging-daging anggota-anggota dia, bulu-bulu dia, rambut dia akan pulih klik semula. Lepas tu dia masuk dalam syurga. Itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah Ibnu Hajar dia kata nak rak di atas dua kumpulan yang sesat tadi. Kita kena duduk tengah. Kata Al-Aini lagi dia kata annal qalila jiddan minal iman yakhruju sahibuhu minan nar. Hadis ni boleh kita pegang juga. Dia kata walaupun iman sikit dalam hati kita, tapi akhirnya boleh keluar daripada neraka. Nah, tapi kita tak say lah hadis ni. Nah, sebab tu dalam hadis dia kata
Jaddidu imanakum, kena dok baru sama iman. Kena dok kuat sama, kena dok baru sama iman. Nah, ni satu cara kita nak barukan iman. Wak majlis Ihya Sunnah ni untuk kita nak barukan iman. Kena dok baru sama iman. Dalam hadis ni juga para syarah hadis dia kata bayanu anna ba'dal mu'minin yadkhulunal jannata awwalal amri wa ba'dahum yadkhuluna akhiran. Setengah orang mukmin boleh masuk awal syurga, setengah orang mukmin boleh masuk akhir, setengah. Jadi tak sama orang mukmin masuk syurga ni, tak sama mengikut qadar iman dia dan amalan dia. Orang amalan banyak tak ada dosa, dia akan masuk syurga dulu. Orang banyak dosa walaupun dia beriman, dia akan masuk neraka dulu, lepas tu pergi kepada syurga. Dalam hadis ni juga dia kata ja'alallahu nabata ajsadi bani adam kanabatil ard. Allah Ta'ala tumbuh anggota anak ada kita, anggota manusia ni sebagaimana Allah Ta'ala tumbuh benih-benih pohon kayu. Sebab tu dalam surah ada dalam Quran dia kata wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah jadikan kamu daripada bumi ni sebagai serupa dengan tumbuh-tumbuhan. Hidup kita ni daripada bumi, duduk atas bumi ni serupa dengan tumbuh-tumbuhan, serupa dengan pohon kayu, pohon timun. Dah. Asalnya kita gibuh benih dalam tanah, lepas tu tubik daripada tanah. Kita ni tubik daripada perut ibu kita mari ke bumi. Thumma yu'idukum fiha. Lepas tu tengok pohon timun, pohon kacang, pohon terung yang kita tani tu, daripada biji benih tubik hidup molek, lepas tu kering merah, lepas tu mapuh turun le tanah kelik pula. Tumbuh lain pula. Tubik buah, tubik bunga, tubik daun, tubik apa sia ada mapuh. Manusia macam tu. Macam itulah. Beranak tubik tua, beranak tubik daripada muda, kau besar bini, beranak cucu, mati, masuk le tanah kelik. Asal daripada tanah, kelik pada tanah. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala jadi. Benih mari daripada tanah, tumbuh besar, tubik buah, tubik bunga, boleh makan apa siap ada, daun dia kau kuning turun masuk dalam tanah. Itulah Allah Ta'ala kata thumma yu'idukum fiha thumma yukhrijukum ikhraja. Lepas tu di akhirat esok ni akan tubik semula daripada kubur pergi kepada mahsyar. Pohon kayu dak dah lah, pakai sekatu manusia akan tubik semula, tubik kali yang kedua. Tu tubik kali yang kedua tu tak masuk dah lah. Tubik daripada bangkit dalam kubur pergi kepada mahsyar. Berkenaan dengan syurga dan neraka juga, ramai kita duduk dengar orang-orang duduk mengajar, dia kata syurga ni duduk di bawah tapak ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi ini dia panggil hadis maudhu'. Lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat bukan lafaz hadis sahih daripada Nabi dah. Hadis maudhu' hadis ni. Kena beringat sikit. Mengajar apa pun kena beringat sikit. Kita biasa dengar orang duk mengajar di kecek, dia kata Nabi kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Di sekolah-sekolah tadika banyak tulis kata ini, sebenarnya kata ini bukan daripada hadis Nabi dah. Yang ada waridnya al-jannata tahta rijlaiha. Hak tu hak sabit. Jadi bab hadis Nabi ni pun serupa juga. Kena beringat kerana man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir sama dengan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis siapa darjah hadis mutawatir. Jadi perkara hak Nabi tak kata, perkara hak Nabi tak sebut, perkara hak Nabi tak royak, tak boleh kita nak hidup pandai-pandai fikir dengan otak kita sendiri royak. Salah, masuk dalam bohong kepada Nabi. Bohong kepada orang biasa ni tak ada berat tangan mana. Kita pergi bohong kata Yusuf tu kata gitu, pada hari tak ada kata kita pergi bohong dia. Tak ada berat. Dia tak ada mi pun gapo. Tapi bohong pada Nabi ni masalah bohong kepada agama. Dia berat. Sebab tu Nabi larang benalah mayyakul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kadang-kadang kita biasa dengar
royak pada ulama. Nabi kata orang duduk dalam masjid seperti ikan duduk dalam laut. Ya Pak Bani sedar. Nabi kata bila? Nah, kadang-kadang biasa dengar orang mukmin duduk dalam masjid ni balah mana ikan duduk dalam laut, Nabi kata balah tu lah. Mana Nabi kata tak ada. Kita bubuh sendiri. Walaupun makna dia tu sahih betul, tapi perkara Nabi kata tak boleh kita kata. Masuk dalam kadzib, masuk dalam dusta. Man yaqul alayya malam aqul. Tak boleh. Masuk dalam hadis maudhu, kena beringat. Ni macam nilah. Di antaranya al-jannatu tahta aqdami al-ummahat. Para ulama muhaddisin kata hadis ni tu termasuk dalam hadis maudhu. Di antaranya Syekh Al-Albani dia kata hadis ni juga hadis maudhu. Banyak misalnya kita dengar utlubul ilma walau bisin, ngajilah ilmu walaupun ke negeri China. Ni pun Nabi tak ada kata. Tak ada dalam dalam dawawinul hadis, dalam kitab-kitab hadis Mu'tabari tak ada. Ya makna betul lah ngaji walaupun ngajilah walaupun siapa ke negeri China pergi mengaji, maknanya betul. Tapi hak salah kita gini nisbah kepada Nabi kata. Nabi kata kalau royak gitu ngata nisbah kepada Nabi tu tak apa. Kita nak banding orang duduk dalam masjid, sukanya orang mukmin duduk dalam masjid sebagainya, ikan suka duduk dalam laut tak boleh keluar daripada masjid, galik suka buat amal ibadat dalam masjid, suka dengan ikan tak boleh tubik daripada laut dia, tak boleh naik ke tebing, tak boleh naik ke darat. Kata lagi lagu tu tak apa. Tapi hak salahnya Nabi kata, salah situ. Nabi kata orang mukmin duduk dalam masjid serupa dengan ikan duduk dalam laut. Nabi tak ada kata mula lagi. Kalau kita royak biasa dengan tak ada sana kepada Nabi, tak apa. Silap salahnya kita pergi royak, kemudian kita nisbah kepada Nabi. Nabi bariun, Nabi tak ada kata. Itu kena jaga. Habis. Di antara doa Nabi apabila dia bangun semaya tahajud di waktu malam adalah doa yang bersakupak dengan syurga dan neraka. Nak yang kata syurga dan neraka tu benar. Dia kata dalam satu hadis riwayat Bukhari juga, Nabi apabila dia bangun semaya tahajud, sudah semaya tahajud, dia baca doa. Idza qama minal laili yatahajjad qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Allah, segala puji bagi engkau, engkaulah orang yang menguruskan langit dan bumi. Wa man fihinna, dan orang duduk di dalam langit dan bumi. Walakal hamdu, segala puji bagi engkau. Laka mulkus samawati wal ard, muning kerajaan langit dan bumi. Wa man fihinna, dan orang duduk di dalam langit dan bumi. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, muning adalah orang yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Dia kata wa wa'dukal haq, Nabi baca doa ni, janjimu adalah benar. Walika'uka haq, jumpa denganmu di akhirat adalah perkara benar. Wa qauluka haq, perkataanmu mengoyak dalam Quran semua benar. Wal jannatu haq, syurga adalah benar. Wan naru haq, neraka adalah benar. Wan nabiyyuna haq, nabi adalah manusia yang Allah utus benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Muhammad adalah benar-benar. Was-sa'atu haq, dan hari kiamat adalah benar. Ini di antara doa Nabi kita baca yang membuktikan bahawasanya syurga, neraka adalah perkara benar, bukan perkara dongeng-dongeng main. Oleh itu kita kena usahalah. Dia kata di dalam banyak dalam Al-Quran, dia kata orang hak berjaya sungguh ni, orang hak masuk syurga, mati masuk syurga, itulah orang hak berjaya sungguh. Bagaimana dalam ayat Quran dia kata, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang boleh jauh daripada neraka di akhirat esok, boleh masuk syurga,
faqad faza, itulah orang yang berjaya. Banyak dalam ayat Quran di antaranya innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir, tengok dalam Quran suratul Buruj. Itulah kejayaan Quran Samrid hak ying yai sekali. Imam Al-Qurtubi dia kata, dia tafsir kata allazi la fawza yushbihuhu, kejayaan yang tidak ada bandingan. Kejayaan orang mati esok boleh masuk syurga, dia dapat kejayaan yang tidak ada bandingan. Kalau kita lah ni duduk atas dunia kejayaan, kita kata orang berjaya dalam bab perniagaan, orang berjaya boleh kaya duit pitih banyak, tak sama dengan berjaya masuk syurga. Orang berjaya atas dunia ni boleh pakat tinggi, boleh jadi presiden, boleh jadi naik Perdana Menteri, jaya dah pada mata kaca dunia ni. Tapi tak sama dengan orang berjaya boleh masuk syurga di akhirat. La yushbihuhu fawzun, Imam Qurtubi kata. Kejayaan boleh syurga di akhirat, kejayaan tidak ada banding dengan dunia ni. Marilah katalah orang berjaya secara mana, katakanlah orang kaya nombor satu di dunia pun tidak sama dengan orang berjaya masuk syurga di akhirat. Kejayaan al-fawzul kabir, kejayaan hak pernah, hak besar sekali tak ada daripada kejayaan orang masuk syurga lepas daripada mati. Lagi banding dengan kejayaan dunia ni tak boleh. Jaya sama mana, segi mana pun tak dunia ni, tak boleh nak pergi lawan dengan kejayaan al-fawzu bil jannati. Oleh itu marilah kita pakai usaha. Dan apabila pakai usaha, kita masuk dalam golongan al-faizina bil jannah insya-Allah taala di akhirat nanti. Ya, tapi kena usahalah. Nah, kena usaha macam nilah. Kita kena tajdid semua iman kita, barulah kita akan berjaya. InsyaAllah masuk dah. Jadi untuk malam ni sekadar ni saja. Dan kalau dah masa kita jumpa pula di waktu-waktu masa-masa yang lain biiznillah taala. Akhir sekali, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah pada ustaz kita. Bab akidah berkenaan segala nakal. Ustaz kita yang ni hidup kita hidup dalam dunia ni 1% saja ya. 6%. Kau persen tu akhirat. Habis tak ayat atas ni kejayaan yang besar saat ni di mana akhirat esok 1% ya kita duduk atas dunia ni. Nabi kata umur kita semua ni baca umat dia ni 60 tahun sampai 70 tahun. Tinggi ya tu. Hanya tu 1% je. Lepas tu kejayaan yang besarnya akhirat. Esok. Lepas tu Nabi ada salah tu buka salah boleh. Boleh buka salah. Mak jumpa tengok Letina lama Letina tak tanya. Lepas tu minggu depan ni gila ustaz itu lagi lah. Tu kakak siapa lah biar ada salah boleh tanya. Ada? Kalau ada, saya tanya sikit. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Saya ada soalan sikit lah. Soalan mula-mula bab berkenaan segala nakal lah. Nabi kata orang Tino anak yang mati 3 orang ni boleh heret mak ya pak ya ni berasuk sega kali ngaja. Lagu ustaz hadis ni tak. Walaupun mak ya tak maya, tapi Islam tak maya, tak puasa, tapi ada hadis kata boleh heret mak ya dengan mak ya tu boleh masuk syurga. Bagi orang Tino lah, anak banyak tu anak banyak mati tak apa. Satu soalan. Terima kasih dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk cerak sebagai jawapan soalan tadi, waktu Ustaz nak tangguh nak pergi tengok dalam kitab semula, kerana tak cerak ada waris ke tak dalam hadis dan macam mana lafaz hadis, waktu nak pergi tangguh semula. Cumanya ada banyak waris daripada hadis. Ibu bapa boleh duduk dalam syurga yang tinggi melalui anak dia. Waktu ada ibu bapa hak masuk syurga dah, lepas tu dia boleh duduk syurga pekat tinggi melalui istighfar, melalui doa anak dia. Waktu ada waris dalam hadis. Tapi ibu bapa daripada golongan ahli syurga tak buat amal ibadah langsung ni, adakah anak dia tu boleh tarik dia, boleh syafaat dia mari kepada dengan syurga? Tu Ustaz pun tidak pasti. Nah, kena pergi rojok klik semula tu. Anak mati duduk ke balik lah. Ya. Tidak pergi rojok klik semula, tak pasti tu. Cuma hak yang ada dalam riwayat hadis yang ada waris juga. Nah, hak warisnya, jadi ibu bapa tak khabar kata dia masuk syurga gena, dia tanya boleh aku duduk syurga di pekat tinggi. Saya ingat orang jawab kata dengan sebab istighfar anak dia. Anak ni boleh syafaat. Syafaat bukan syafaat ambil daripada neraka gibuh kepada syurga. Syafaat darjat syurga boleh duduk pekat tinggi dengan sebab anak dia soleh. Nah. Itulah. Cuma masalah saat ni tu nak kita tengok semula insya-Allah taala. Ada saya satu soalan lagi deh. Ya sekian saya dah Ustaz ada depan tu tanya dulu dah. Deh. Satu lagi posta ayat ni deh. Siapa fikala dengan la ilaha illallah dakhala jannah. Ustaz deh. Lepas tu ada hadis lagi, dia buat amalan bid'ah tu, maka sesak tu buat pada neraka. Melawan hadis tak? Apa ni hadis bab bid'ah. Nah, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Tidak berlawan dengan hadis yang Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi Nabi kata orang yang akhir kalam, orang ada email lah, apabila mati dalam kelima dia akan masuk syurga. Dia tidak jamin kata masuk syurga selalu ke tak. Dalam hadis tu nak kata akhirnya gena-gena dia ni kena masuk syurga. Tidak berlawan. Sebuah hadis tadi. Ya, nak masuk awal, masuk tengah, masuk akhir, masuk hujung, masuk lah mana tu wallahu alam. Tapi orang ada email boleh masuk syurga. Adapun tadi, amalan segala amalan yang dibuat kalau tidak betul dengan sunnah akan ditolak. Tidak berlawan dengan tadi. Segala amalan, segala bid'ah ia bawa kepada sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat dan tiap-tiap benda sesat itu membawa kepada neraka. Kemudian bid'ah ni pula ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah hak jadi kafir, ada hak bid'ah mufassiqah, ada bid'ah hak tua yang jadi fasik. Dan tengok darjat bid'ah dia tak sama pula. Ada bid'ah hak tua ya tu kafir masuk neraka selalu pun ada, dan ada juga bid'ah tua dia buat tu tak sampai kepada darjat kufur, sampai kepada darjat fasik. Misalnya contoh-contoh bid'ah tunggu kubur, tak sampai kepada fasik, tak sampai kepada kufur. Bid'ah Mu'tazilah dalam bab i'tikad sampai kepada kufur. Tu tengok pula darjat dia tak sama, darjat bid'ah. Jadi tidak berlawan dengan hadis tadi. Ada soalan lagi? Ada lah. Emang beres. Sekadar saja. Terima kasih kepada Ustaz. Masa soalan pun lebih jelas bagi kita. Minggu depan ni gila-gila Ustaz kita lagi dalam bab akidah. Kita akan sampai lah. Ya saya kita saya kali. Saya kita
Bila lagi saya kita duduk tak payah sunnah lagi. Ni tak pakak akak royak dah. Kau dekat kampung kita cuek-cuek lah. Dah. Kita rapi dah kita tak ngajar ibu nak Abdul Wahab ke apa nama dia ustaz royak. Dah kena tenuh ustaz dah. Dah Ahmad Abdul Wahab pun kena tenuh. Ustaz royak ni dia. Ibn Taymiyah pun kena tenuh. Nah, Imam Ismail lagi kena tenuh. Nah, penunggu hak ni lah Imam Ismail royak ni kena tenuh saja. Nah, lepas tu ayat satu ayat Maya dah. Nah, tak imam kita baca bismillah dah, baca bismillah kau baca juga. Dah ada dua pendapat baca bismillah so. Lepas tu baca kau tak baca bismillah so. Dah tapi rajahnya Maya baca Nabi, Maya baca sahabat tu. Dah tak dengar Maya Nabi, Maya baca bismillah juga. Dah, lepas tu kita sini ikut rajah lah. Muka Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' rasyidin. Tu sunnahku, sunnah sahabatku. Dah, lepas tu kita sini, dah kita Maya baca bismillah kau. Nama kita kata tak baca bismillah kan? Atau boleh tak sudah hati Maya gapo tak baca bismillah. Dah kita jelas dah. Dah lebih banyak tak jelas sikit. Ya semaya baca apa ni khilaf ulama masalah bismillah, adakah satu surah daripada Al-Fatihah ataupun tidak, bukan daripada surah Al-Fatihah dan bukan daripada surah awal surah dalam surah-surah yang lain. Jadi kesimpulannya sebagaimana saudara kita royak tadilah, Imam Syafi'i dia kata bismillah salah satu daripada surah Al-Fatihah. Mengikut pendapat dia ijtihad Imam Syafi'i kita, dia kata kena baca bismillah kerana bismillah satu ayat daripada Fatihah, maka Fatihah adalah rukun semaya, maka kita kena baca. Mari ulama lain pula, di antaranya Imam Malik. Imam Malik ni dia kata bismillah bukan daripada surah Al-Fatihah dan bukan daripada surah awal-awal surah dalam surah yang lain. Nah, lepas tu lewat lagu mana? Nah, masalah fiqh, masalah khilafiyah ni, Syafi'i kata lagu ni, Maliki kata lagu ni, Hanafi kata lagu ni, Malik kata lagu ni. Pertama kali kita kena agak dulu, semua tu ulama belaka, imam kita belaka. Sehingga Yusuf Al-Qardawi dia kata dalam Fiqhuz Zakah, dalam kitab Fiqhuz Zakah, dia kata kalau kita pergi orang sore dalam bab agama ni termasuk dalam zalim. Contohnya kita pergi hak Syafi'i sore, orang lain kita kata, tak saya dengar sikit abu. Hak Hanafi kata, hak Maliki kata, hak Hambali kata, tak saya dengar kata. Nak hak Syafi'i sore. Kena kedak agama kita pergi lagi tu. Jadi agama sutil ni kita pakai hak otak yang diijtihad oleh Syafi'i sore. Adakah orang lain bukan ulama? Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal ulama ke tak? Ulama. Ngapa kita tidak pakai hak sore ni, tinggal 3 lagi kalau kita pakai 4 mazhab? Ya sebenarnya bukan 4 mazhab, banyak lagi. Banyak lagi. Sauri, Imam Sufyan As-Sauri, Ishaq bin Uyainah, Imam Auza'i, Imam Ibnu Hazmin. Dia mana alih-alih radak-radak Imam Syafi'i belaka. Mengapa kita tak ambil peduli, ambil fikir, ambil tahu, ambil cara kata hak pendapat ulama-ulama lain daripada Syafi'i? Nah, maknanya satu laginya dalam Quran, apabila bab agama ni kita tak tahu, dia kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri, dia tak ada kata fasalu Syafi'i in kuntum la ta'lamun. Tak. Bukan suruh tanya Syafi'i saja. Tanya semua. Tanya Maliki kata, tanya Hambali kata, tanya Hanafi kata, tanya semua. Bila tanya semua dah, tengok semua dah, rajih hak mana? Rajih hak tu kita pakai hak tu. Betul dengan hak mana tak kira. Itu yang panggil turut Alkitab was Sunnah. Kita bukan nak pakai Quran mari
depan, ambil hadis mari tak depan, pakai dengan otak kita tak boleh. Kena melalui ulama. Ulama ni getak untuk nak pergi kepada sunnah. Wasilah untuk kita nak faham sunnah kena melalui ulama. Ni sunnah ni ulama duduk sini. Kita nak faham ni kena pan ulama ni. Ulama masalah ni, masalah bismillah ni. Tengok ulama kata gana. Apabila gini kata gini, hak ni kata gini, ni. Tengok hak mana lebih betul dengan sunnah ni. Dia panggil hak rajih. Hak rajih hak mana? Kita pakai hak tu. Dia kata tak pakai ulama, tinggal Syafi'i. No Maliki duk gengai. Ulama tak Maliki. Ulama tok guru Imam Syafi'i. Jadi kita tinggal Syafi'i, bukan berarti kita pergi pakai Maliki, bukan berarti kita tak pakai ulama. Bukan berarti kita pakai otak kita sendiri. Bukan kita pakai ulama. Bahkan Imam Syafi'i dan imam-imam pak tu biasa kita duk dengan sama dah. Dia besar sama-sama dah hak ni. Pak orang tu hak dia besar sama-sama dah. Kalau aku kata lagu ni, hak Nabi kata lagu ni, mu kena tinggal aku ambil ni. Ambil hak betul dengan sunnah ni. Jadi di hari ni kalau kita nak betul dengan sunnah, kita tak boleh pakai sorang. Macam mana agama setiap agama kita pakai dengan ijtihad Imam Syafi'i sorang. Bukan kita hina Imam Syafi'i. Orang hak pakai Imam Syafi'i sorang tu hina ulama lain. 3 lagi tu. Kalau 4 nu 3 lagi duk dapat. Dia bukan thamada ni tok guru Imam Syafi'i ni. Macam mana kita tinggal tok guru Imam Syafi'i kita pakai Syafi'i sorang. Kita kena kira cara semua. Ambil rajih. Tu baru pakai hak kena sunnah. Ya betul. Bukan kata kita tinggal hak Syafi'i ni pakai hak lain, kita tak turut Imam Syafi'i pandai lebih pada alim lebih daripada Syafi'i. Dia ulama juga ni. Dia pakai Maliki ulama juga. Contoh mudah-mudah. Tu sebagai Fatihah. Semaya raya. Imam Syafi'i semaya lesejid. Imam Hanafi semaya musalla daripada. Imam ni semaya gini. Lepas tu kena suluh tengok belakang. Hak mana lebih betul dengan sunnah. Apabila betul hak sunnah mana pakai hak tu. Nak pergi betul dengan Imam Syafi'i ke betul dengan Maliki ke betul dengan Hanafi ke betul dengan Hambali apa tak kira tu. Nah, tu cara dia. Pakai hak tu. Berarti kita pakai sunnah. Mengikut fahaman ulama. Mengikut fahaman ulama sunnah. Ni mengikut fahaman Syafi'i sorang yang spek sikit tu. Kita tahu 3 ambil sorang. Mana baik dengan kita pakai semua ambil rajih. Lagi betul dengan siapa tidak kira. Kerana pak orang ni besar semua-semua dah. Kalau kau kata lagu ni hak sunnah Nabi buat lagu ni, mu kena tinggal. Kena tinggal aku. Hak itulah mazhab aku. Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Ini hak mazhab Imam Syafi'i kata dia mengaku. Hak betul dengan sunnah ni. Nah, itulah. Dia lagi tu masalahnya. Masalah gitu. Lepas tu masalah ni bukan sampai kepada walaupun baca tak baca, walaupun misalnya bismillah tak bismillah, walaupun misalnya lagi kunut tak kunut, bukan tak sampai kepada tak sah semaya dak. Kalau nak pakai pak ni pakai suku-suku sejak Mekah kena tu imam pak. Nak tu imam pak. Bucuning tu imam hak pegang Hanafi, bucuning Syafi'i, bucuning pentapai ni Maliki, pak tapai tu pak tu imam. Kerana tak boleh semaya ke mari ni. Dah, hak Syafi'i nak pergi semaya belakang Maliki tak boleh, Maliki tak baca apa ni bismillah. Lepas tu nak pergi semaya kunut pula, Hanafi tak baca kunut pada hak Syafi'i tak boleh pergi semaya belakang tu imam Hanafi lah. Jadi muah habis. Lalu itulah seorang ulama mari zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata kalau duk lak lagu ni hancur sejak hari. Hak ni qomat dah, hak ni tak ada bel lagi. Oh selera. Hak ni tak bau qomat, hak ni baru bel, hak ni baru sudah bel, hak ni dah tak bel. Muah habis. Jadi pak ni boleh turut belakang tak sampai kepada batas maya. Tak sampai kepada batas maya. Boleh turut, tak ada masalah. Cerah gitulah. Wallahu a'lam. Masa saya dah setelah itu jelas saya dah. Takut dah beritahu lah. Masa kelak maya kali pula. Pergi Mekah lah dah.
Bukan maya boleh pada banyak belaka kita maya je kucing je lele dah. Dah jelas dah. Dah ada mula pada ustaz kita dah. Dah so banyak dah. Dah baik dah. Assalamualaikum. Terima kasih doa kifarat. Dah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا